Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nabila Hafizah Zainal Arifin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Abdul Malik berkenan berangkat ke majlis bertahlil di Kubah Makam Diraja. Festival PMKS menyediakan akses pasaran berstruktur, peluang perniagaan dan rangkaian ekspor. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Abdul Malik, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Pengerusi Jamaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah pagi tadi berkenan berangkat ke majlis bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis anjuran Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah diadakan di Kubah Makam Diraja. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Bacaan surah Yasin, tahlil dan doa arwah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Metasan bin Haji Tahir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Duli Yang Teramat Mulia kemudian menjurus aing asah-asahan ke atas makam almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Penyiaran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Haji Abdul Azim. Kementerian Kesihatan petang tadi mengadakan majlis bertadarus Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Surah As-Salam, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Tutong. Rombongan bertadarus diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga diadakan bacaan tahlil dan doa arwah diikuti penyampaian derma kepada 4 anak yatim daripada warga kaki tangan hospital berkenaan. Majlis bertadarus Al-Quran malam-malam bulan Ramadan di Istana Nurul Iman diteruskan lagi semalam. Majlis kali ini disertai oleh 700 pegawai dan kaki tangan Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta para pegawai dan guru agama Jabatan Pengajian Islam. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis juga diisi dengan tazkirah bertajuk Hidupkan Bulan Ramadan dengan Asma'ul Husna, Al-Ghafur yang Maha Pengampun.
Juga hadir Datu Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Pangeran Datin Seri Paduka Hajah Zaiti Sufina binti Pangeran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan anak-anak syarikatnya mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damin dan almarhum Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Antara yang menyertai rombongan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD dan syarikat Takaful Brunei yakni Takaful Brunei. Juga hadir Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan Takaful Brunei dan Haji Syahruddin bin Pihin Orang Kaya Lela Utama, Datuk Paduka Haji Jaya, Ketua Pegawai Eksekutif Takaful Brunei. Tadarus Al-Quran terus menyemarakkan malam-malam bulan Ramadan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Festival Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS Brunei 2026 edisi Ramadan dilancarkan oleh Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB. Festival menyediakan akses pasaran berstruktur, peluang jualan dan rangkaian ekspon bagi PMKS Brunei. Diadakan di Setia Point, festival dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi LKEB. Acara yang berlangsung sehingga 1 Mac itu menghimpunkan lebih 140 perniagaan tempatan merangkumi beberapa sektor termasuk makanan dan minuman, fashion, penjagaan diri, rumah dan gaya hidup, perkhidmatan dan jenama yang baru muncul. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD melancarkan Bazar Ekonomi Ramadan BIBD di Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Diadakan bersempena ulang tahun Hari Kebangsaan ke-42, acara melibatkan lebih 40 perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Selain mempromosikan transaksi tanpa tunai, bazar yang berlangsung sehingga 15 Mac itu juga menyediakan ruang untuk bersungkai dengan kenangan nostalgia berkongsi makanan. Sempena sambutan Hari Al-Azhar Al-Sharif sedunia yang diraihkan pada setiap 7 Ramadan, Rabita Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam menganjurkan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Hadir Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Hashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diisikan dengan sesi ceramah ringkas, tadarus Al-Quran, bacaan tahlil dan doa kesyukuran. Juga hadir Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan majlis tadarus dengan mengunjungi Masjid Kampung Sungai Toraban petang tadi. Rombongan diketuai oleh Pengeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis didahului dengan tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Awang Haji Mazni bin Haji Othman, Dai Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei. Juga diadakan bacaan tahlil dan doa arwah. Sementara itu, rombongan tadarus bagi jabatan-jabatan kerajaan di daerah Blain mengadakan majlis tadarus di Masjid Al-Mansur, Kampung Sungai Mau, Mukim Bukit Sawan. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blain. Majlis diselenggarakan bersama Pejabat Hal Ehwal Agama daerah Blain, juga diselajurkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Turut hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga mengadakan majlis tadarus Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum, Jabatan Pendidikan Khas dan Pusat Keusahawanan Inovasi. Majlis berlangsung tengah hari tadi di Masjid Perpindahan Kampung Mata-Mata, Gadong. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis juga diisikan dengan sembahyang fardu zuhur berjemaah diikuti dengan penyampaian sumbangan wakaf. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan Kementerian Pendidikan beserta jabatan-jabatan di bawahnya bagi menyemarakkan bulan Ramadan. Acara Letup Lebaran kembali dianjurkan sebagai platform utama menghimpunkan usahawan tempatan di bawah satu bumbung sekaligus memudahkan orang ramai mendapatkan keperluan hari raya sepanjang bulan Ramadan. Ia bukan sahaja memberi peluang kepada usahawan menjana pendapatan tambahan, malah membantu mempromosikan perniagaan tempatan melalui pendekatan pemasaran yang lebih strategik dan berterusan. Dikendalikan oleh Battle Pro Marketing and Management Services, acara diadakan sehingga Ahad ini di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Untuk this year, our vendors dalam 100 lebih and majoritinya adalah usahawan-usahawan tempatan kita ni lah. Kancak-kanak untuk kanak-kanak dari umur setahun sampai umur 10 tahun, orang tua pun boleh makai. Pineapple morsels dan ia punya flavor ada original yang sebenarnya, selepas itu dipelbagaikan. Ada pelbagai cara Melayu ditawarkan, songkok, even songkok tenunan, dan juga baru ini saya lihat ada sinjang tenunan. Senang, macam-macam ada, and then untuk persediaan raya pun semua ada. Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Bahagian Pemulihan dan Reintegrasi Jabatan Penjara menganjurkan program Kasih Ramadan sebagai inisiatif menyantuni rakan seliaan sempena keberkatan bulan Ramadan. Program diadakan di Pusat Latihan Jabatan Penjara. Hadir Awang Bahrain bin Muhammad Yassin, pemangku pengarah penjara. Program bertujuan menyemai nilai kasih sayang, keprihatinan dan sokongan moral kepada rakan seliaan agar mereka turut merasai kemeriahan dan keberkatan bulan Ramadan. Pengisian majlis bacaan tadarus Al-Quran oleh pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Penjara diselajurkan dengan tazkirah Ramadan. Turut diadakan penyampaian sumbangan makanan asasi kepada 30 orang rakan seliaan hasil sumbangan ikhlas daripada Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD dan Persatuan Afsa. Selaras dengan kemahiran yang dipelajari, 28 pelatih Pusat Pembangunan Belia
mengendalikan projek infak kepada orang yang berkeperluan khas dan orang kurang berkemampuan. Ia merupakan projek akhir belia yang dikendalikan oleh jurusan seni kulineri yakni masakan dan pastri. Majlis penyerahan sumbangan diadakan pagi tadi di Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Penyediaan hamper Hari Raya bertujuan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran masing-masing dalam bidang pastri dan memberikan kepada orang ramai mengenai para pelatih kursus pastri yang berkualiti dan berdaya saing. Ia juga merupakan salah satu inisiatif program komponen amali pendidikan siving dan kewarganegaraan yang memerlukan penglibatan pelatih secara berkumpulan. Bahagian penguatkuasaan undang-undang melaksanakan 2 operasi kakas di bawah Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menyasarkan beberapa lokasi di negara ini. Semasa operasi di rumah kebun di Mukim Pengkalan Batu, 5 orang warga negara asing diperiksa dengan seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh. Sementara operasi yang disasarkan di bilik-bilik sewa di Mukim Kilanas, 9 orang warga negara asing diperiksa dan 5 daripadanya telah ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Individu tersebut dipercayai tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh dan bekerja menggunakan PAS lawatan.